Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita masuk kepada ayat yang lain juga dalam surah yang sama, yaitu surah Az-Zumar pada juzuk yang ke-24 ayat 60 dan 61. Ayat 65, ayat 55 hingga 61. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ayat 55 dalam surah Az-Zumar. Dan ikutilah yang terbaik apa yang diturunkan kepada kamu semua dari Tuhan kamu sebelum datang kepada kamu azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya. Jadi ayat 55 ni suruh kita ikut wahyu Allah, ikut wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum siksa itu datang secara tiba-tiba. Itu ayat 55. Ayat 56, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ayat 56, agar kamu tidak berkata, agar seseorang tidak berkata, alangkah besarnya penyesalanku ke atas apa yang telah aku lalaikan dalam menunaikan kewajipan kepada Allah, dan sesungguhnya aku telah menjadi di kalangan orang yang mengejek-ngejek. Dia kata menyesal dulu hak Allah suruh dia tak buat, dan dia pemain pula apa yang disampaikan tentang ajaran Allah itu. Dia main-main saja. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ayat 57. Atau berkata seandainya Allah telah memberikan petunjuk kepadaku, sudah tentu aku menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dulu aku dapat petunjuk mesti kalau yang telah lalu. Kalau benda yang telah lalu ni tak berapa sesuai. Kalau yang akan datang tak apa. Kalau aku mai sembahyang subuh pagi esok, tentu aku dapat banyak pahala. Pagi esok tak apa. Kalau kemarin ni kalau aku mai sembahyang subuh, tentu dapat banyak pahala. Kalau kemarin nak patah balik tak boleh lah. Jadi ada hadis kata fa inna law taftahu abwab syaitan. Law itu membuka pintu syaitan. Law sekiranya hak telah lalu, tak dia nak buat apa lah. Tapi sekiranya akan datang tu tak apa lah. Sekiranya aku mai sembahyang lohong jemaah tengah hari saat ni, sudah tentu aku dapat 27 pahala.
Itu sekiranya yang akan datang dan dia berazam untuk buat, yang tu satu perkara yang tidak terlarang. Tapi kalau sekiranya telah lalu menyesal yang telah lalu, yang tu tak ada apa. Ni pun begitu. Kalaulah aku mencari petunjuk dulu ni masa aku hidup, pasti aku jadi orang bertakwa. Penyesalan itu disebut selepas mati, tak guna dah, sebab tak boleh hidup balik dah. Ayat 58, au taqula hina taral adaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau berkata, atau seseorang itu berkata, atau dia berkata ketika dia melihat siksa, sekiranya aku boleh kembali, pasti aku menjadi orang-orang yang berbuat baik. Dia tengok api neraka, dia kata kalau boleh hidup balik mesti aku buat baik dah. Kalau masa tu tak berguna dah, kalau masa nampak azab tu dah tak berguna dah. Dan Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, dalam surah yang kita dengar pada pagi-pagi Jumaat dalam sembahyang subuh, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jikalau engkau melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, yang menundukkan pandangan mereka, yang menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, di akhirat mereka tunduk menyesal. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna, mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah nampak dah siksa-siksa, nampak dah api-api depan mereka, nampak dah orang-orang yang diikat fi amadin mumaddadah, ditutup dalam api yang panas, diikat di tiang tak boleh pergi mana, ditutup dalam api yang keliling dia. Fi amadin mumaddadah, diikat fi amad, di tiang-tiang yang panjang. Dah lah duduk dalam kumpulan api, diikat pula tengah tu, tak boleh pergi mana. Ketika mereka melihat, mereka mendengar pula suara-suara api, suara-suara orang-orang yang menjerit dalam api. Mereka kata, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, maka kembalikan kami, tolong hantar kami patah balik, nak hidup balik di dunia. Farji'na, maka kembalikan kami. Untuk apa kembalikan kami? Na'mal salihan, kami nak buat amalan yang soleh. Tolong hantar balik kami hidup di dunia, kami nak buat balik benda baik yang kami tak buat dulu ni. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah yakin sekarang ini. Yakin masa tu tak berguna lah. Yakin lepas mati minta hidup balik, tak ada pasal nak dapat. Allah Ta'ala ada menyatakan ada golongan manusia sedemikian yang sudah yakin ketika sudah mati. Yang kita mengaji ini, kita nak yakin sebelum mati. Bila kita yakin sebelum mati, maka kita buat baik, kita tak buat jahat. Kalau yakin lepas mati, tak boleh buat apa dah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau engkau lihat ketika mana orang-orang yang melakukan jenayah, ketika mana orang-orang yang suka buat dosa di dunia dulu, menundukkan mata, menundukkan kepala mereka, lalu mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah nampak dan kami telah dengar, nampak suasana siksa, nampak suasana, mendengar suasana siksa, nampak suasana syurga, mendengar nikmat dalam syurga. Kami nampak dah lah ni, dan kami dengar dah lah ni. Farji'na na'mal salihan, minta tolong hantar kami hidup balik di dunia, kami dah nak buat baik dah. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah yakin. Keyakinan selepas mati tidak berguna.
keyakinan sebelum mati itulah yang berguna. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna dah. Menyesal lepas mati tak berguna dah. Ada ulama ada kata manusia ini tidur, bila mati baru sedang, baru jaga. Bila jaga dia menyesal, bila dia menyesal dia minta patah balik, maka penyesalan tidak berguna pada hari itu. An-nasu niyamun fa iza matun tabahu wa idza tabahu nadimu wa idza nadimu lam tanfa'humun nadamah. An-nasu niyamun, manusia umpama orang tidur. Sebahagian manusia ni serupa orang tidur. Bila dia mati baru dia jaga. Bila dia mati baru dia sedar daripada tidur dia. Bila dia sedar dia menyesal. Bila dia menyesal, penyesalan tidak berguna dan tidak bermanfaat pada ketika itu. Hidup di dunia ni serupa tidur sebahagian manusia. Masa tidur, orang tidur ni tak buat apa. Tidur. Bila dia semakin tidur baru dia boleh pergi sana, pergi makan, pergi berjalan, pergi bersembang. Lepas makin tidur. Kalau duduk tidur tu, orang main ayam Kentucky pun tak boleh makan, orang main bayar hutang pun tak boleh terima. Orang buat main hadiah kereta mahal pun tak terima. Pasal dia tidur tak sedar apa. Jadi sebahagian ulama menyebut dalam kitab bahawasanya sebahagian manusia itu umpama orang tidur. Bila dia sedang pada tidur, fa iza matun tabahu. Bila depa mati baru depa sedar. Fa iza tabahu nadimu. Bila depa sedar depa menyesal. Wa iza nadimu lam tanfa'hum nadamah. Apabila mereka menyesal, penyesalan itu tidak bermanfaat dan tidak berguna lagi pada ketika itu. Yang berguna penyesalan lah. Nyesal lah aku dulu tak mengaji lah, aku nak mengaji terus lah. Menyesal lah dulu aku semayang tak apa rajin lah, aku nak semayang bagi cukup. Menyesal lah dulu aku duduk semayang seorang lah, aku nak semayang jemaah. Menyesal lah dulu aku duduk semayang sayuk-sayuk, kadang-kadang qadha lah, aku nak semayang awal waktu. Menyesal lah berguna kalau kita boleh perbaik. Menyesal lah dulu aku habis masa dengan menonton TV, sembang mohong saya. Lah aku nak isi masa aku dengan kurang tengok TV, banyak tengok kitab, tengok Quran. Nak guna mata tengok yang lebih baik daripada itu. Menyesal lah bermanfaat. Menyesal dulu tak ada apa, menyesal kemudian tak ada apa. Menyesal lah aku duduk main game habis masa sehari 10 jam. Kalau aku boleh zikir sehari 5 minit pun pahala berlambak-lambak dah. Kita menyesal sebelum mati ada manfaat kerana kita boleh mengubah kehidupan kita. Menyesal lepas mati tak ada apa. Jadi ada orang minta izin hidup bukan dekat lepas mati, masa nak mati dah menyesal dah. Ada golongan manusia masa nak mati nampak malaikat main nak ambil nyawa dia. Dia menyesal dah, dia minta tunda sat kerana dia nak bersedekah dan nak menjadi orang baik. Apa dia kata? Allah Ta'ala sebut, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jika laula akhartani, boleh tak engkau melewatkan kematian aku sedikit masa saja bagi ke aku. Aku nak tangguh mati ni, tak mau matilah. Ila ajalin qarib, kepada ajal yang dekat. Malaikat maut dah ambil nyawa dia, dia habaq pada Allah, tolong jangan bagi matilah. Saya nak bagi nak mati lepas ni sikit lah, bagi masa kat saya sikit. Ila ajalin qarib akhartani, lewatkan kematian saya dalam masa yang cukup dekat. Untuk saya isi masa yang berbaki ini dengan dua perkara. La as-saddaqa, saya akan bersedekah. Wa akun minas salihin, saya akan jadi orang baik. Saya nak jadi orang saleh, orang baik. Kerana saya tengok malaikat maut mengambil nyawa saya lah ni, saya berasa tak cukup bekal lagi nak mati. Minta bagi kat saya sikit masa, saya nak isi dengan dua benda ni.
Allah Ta'ala jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kepada sesiapa sahaja apabila ajalnya sudah tiba. Bila sampai masa kena matilah. Tak boleh tunda orang sehari, tak boleh tunda orang 2 hari. Masa kita tak mati inilah kita kena bersedia dengan pengisian menjadi kebaikan yang disebut seperti sedekah dan menjadi orang yang baik. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau engkau lewatkan masa aku sikit, aku sudah nak bersedekah, aku dah nak jadi orang baik. Allah Ta'ala kata tidak akan ditunda walaupun 1 saat. Tak akan ditunda dah masa kematian kamu, kerana sudah tiba masa itu. Jadi bukan nanti di akhirat minta hidup di dunia. Ada orang di dunia lagi sudah minta tangguh kematian dia bila dia nak mati, kerana dia merasakan bahawasanya masa sebelum mati dia tak jadi orang baik, masa dia sebelum mati dia tidak melakukan jadi orang yang bersedekah. Itu di antara ayat-ayat yang cerita tentang orang yang minta supaya hidup kembali, orang yang minta supaya ditangguhkan kematian dia setelah dia melihat suasana-suasana yang menakutkan di alam sana. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 58 ini, surah Al-Zumar ini, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ataupun dia berkata, ataupun seseorang itu berkata ketika ia nampak siksa, sekiranya aku diberi peluang untuk kembali, maka aku akan menjadi orang-orang yang bersifat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kalau aku dapat peluang hidup balik, aku dah nak jadi orang baik. Dia habang lagu tu. Ayat 59 Allah berfirman, bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha. Bahkan sesungguhnya telah datang kepada engkau ayat-ayat aku, lalu engkau tak percaya dengan ayat itu. Wastakbarta, dan engkau sombong, membesarkan dirimu. Wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang yang ingkar. Allah Ta'ala kata dulu masa hang hidup di dunia, bila orang baca ayat kat telinga hang, orang baca ayat Quran, orang terjemah ayat Quran, orang mengajar, hang bersifat 3 perangai buruk. Satu, hang tak percaya. Betul ke dia kata lagu tu? Masa orang duk baca dulu, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Hang kata riba betul lah haram, tapi aku tak mau nak tinggal pasal ni untung banyak. Hang buat-buat tak percaya ayat tu. Masa orang baca kata manusia kena tutup aurat, hang dedah aurat. Masa orang baca mata kena jaga dengan tengok hal haram, hang tengok haram juga. Dulu ayat-ayat Allah telah dibaca di telinga kamu, telah datang kepada kamu ayat-ayat Allah. Ayat Allah kata, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada lelaki yang beriman jaga mata. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakan kepada orang perempuan beriman jaga mata. Quran kata ayat la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat. Dulu masa orang baca ayat mengumpat, hang mengumpat juga. Banyak ayat-ayat orang baca sampai 30 juzuk orang baca kat hang. Hang tak macam tak percaya, hang buat-buat tak percaya. Dah lah tak percaya. Wastakbarta, engkau takabur, engkau meninggi diri, sombong dan angkuh, menolak kebenaran itu. Hang ego dulu ni, masa orang duk mengajar hang tak mau pakai. Hang belagak pandai pada orang mengajar ni. Tu yang kedua. Wa kunta minal kafirin, engkau termasuk orang kafir, yakni orang yang ingkar kepada ayat-ayat yang dibaca.
Tu ayat 59 surah Az-Zumar. Ayat 60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau melihat orang-orang yang mendustakan terhadap Allah, muka-muka mereka menjadi hitam. Bukankah di dalam neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang yang menyombongkan diri, orang takabur, orang belagak? Neraka ni tempat orang belagak. Depa hidup di dunia dulu belagak, tak mau pergi mengaji. Dah orang mengajar depa dengar, depa tak mau pakai, depa belagak sungguh, tolak kebenaran yang datang ke telinga depa. Puak belagak ni tak boleh masuk syurga, kata dalam hadis. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga orang dalam hatinya ada sekecil-kecil sifat takabur. Jadi orang yang bersifat membesarkan dirinya, sombong dan angkuh, ego dan belagak, neraka jahanam sedang menanti dia. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah di dalam neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang sombong, belagak, membesarkan diri, meninggi diri. Orang itu Allah marah, karena Allah Ta'ala kata sifat sombong, angkuh, ego itu sifat aku saja. Hampa jangan duk terbiang ambil, hampa jangan duk terai ambil, hampa ambil jaga. Aku marah ke hampa, aku berkelahi dengan hampa, aku musuhi hampa. Dalam hadis qudsi kata, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Al-kibriya, takabur itu ridha aku, selendang aku, umpama selendang aku, pakaian aku. Siapa ambil sifat itu aku musuhi dia. Takabur hanya sifat Allah. Allah bersifat al-mutakabbir, maha membesarkan dirinya, maha sombong, maha angkuh, maha bersifat tinggi diri. Kita tak boleh sifat tinggi diri, kita kena rendah diri. Karena kita nak tinggi diri dengan benda yang kita tak miliki, tak betul. Saya belagak kerana saya ada kereta mahal. Kereta mahal itu hang pinjam sat saja daripada Allah Ta'ala, nikmat lagi Allah Ta'ala bagi pinjam sat. Kereta saya 5 juta ni, 5 juta ringgit pun hang pinjam sat. Nanti hang mati, Allah Ta'ala ambil balik bagi kat orang lain, bagi kat anak hang. Saya nak belagak duit saya ada 1 bilion ni, 1 bilion pun hang pinjam sat. Nanti hang mati 1 bilion tu pi kat anak bini. Kadang-kadang duit ada 1 bilion pun Allah ambil setengah bilion. Bagi kena sakit, berubat sana berubat sini, habis duit juta-juta. Ada orang seorang jutawan mati umur 50-an, tak ada pencen, duit banyak, menega besar, Allah Ta'ala buh sakit kanser dia, 3 bulan pi terus. Duit banyak tak boleh tolak penyakit. Kalau Allah Ta'ala nak ambil nyawa dia, nak pisahkan dia dengan duit dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa untuk ambil balik segala kelebihan yang kita miliki. Maka kita nak belagak bukan hak kita. Kita belagak kerana kita sega, Allah boleh bagi huduh. Kita belagak kerana kita kuat, Allah boleh bagi lemah. Kita belagak kerana kita pandai, Allah boleh bagi jadi bodoh. Kita belagak pasal kita penyokong ramai, Allah boleh hilangkan penyokong kita. Tak ada satu benda yang boleh kita bawa nak belagak. Saya nak belagak kerana saya pangkat besar, hak jadi menteri pun jatuh, Perdana Menteri pun kena jatuh di sebuah negara tertentu belah-belah barat. Jadi nak belagak kerana jadi presiden tak boleh, kerana Allah bagi pinjam sat, sementara nak turun sama ada pencen ataupun kalah tak kira. Yang penting jawatan yang kita pegang, kita akan berpisah dengan dia. Belagak kerana anak bini kita pun kita akan berpisah dengan dia. Sama ada dia mati dulu ataupun kita mati dulu. Tang pisah, tang tinggal jawatan, tinggal duit, tinggal pangkat, tinggal kekuatan, tinggal kebijaksanaan.
Aku belagak pasal ingatan aku kuat. Umur tua, hak duk ingat tua kuat tu lupa dah. Kunci tak tahu mana, beg tangan tak tahu mana, cari tak jumpa lah. Hak dulu ni masa muda ingatan cukup kuat. Tak mana dia ingat mai tua lupa lah, kemarin cakap ni, hari ni cakap ni. Jadi ingatan kita pinjam pada Allah. Kekuatan kita pinjam daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pinjam sat. Duit kita yang berlambak-lambak dalam bank, Allah bagi pinjam sat. Nak uji kita, nak guna duit aku nak belanja tempat halal ke tempat haram, nak sumbang dalam kebaikan ke, nak genggam sampai mati. Jadi kita tidak ada roh untuk belagak. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan ada 6, 7, 8 jenis sifat yang menyebabkan manusia belagak. 2 di sudut agama, yang baki lagi di sudut dunia. Di sudut agama, ilmu dengan ibadat. Orang ilmu banyak belagak ke orang ilmu sikit, orang ibadat banyak belagak kepada orang ibadat sikit. Kalau ilmu banyak tak boleh belagak ke orang ilmu sikit, ibadat banyak tak boleh ego kepada orang ibadat sikit. Tambah bab dunia. Tapi yang itulah dia kena ke orang. Orang kaya akan pandang hina kepada orang susah. Orang cerdik pandang hina kepada orang bodoh. Orang kuat pandang hina kepada orang lemah. Orang segak pandang hina kepada orang huduh. Orang penyokong ramai pandang hina kepada orang tak ada penyokong. Orang yang gelaran hebat, yang berhormat sekian, Datuk Seri sekian, Tan Seri sekian, aku gelaran panjang, hang tak ada gelaran. Orang yang ada gelaran banyak kadang pandang hina kepada orang tak ada gelaran. Kalau dia tak sedar bahawasanya pandang hina ke orang, bahasa tinggi diri itu menempah kemurkaan Allah. Allah Ta'ala tak suka manusia yang belagak. Iblis yang mula-mula belagak dulu, Allah Ta'ala usir dia daripada rahmat Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Iblis telah takabur dan dia termasuk orang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 60 ini, surah Az-Zumar, alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang takabur? Sambungan ayat tajuk yang kita bicarakan, yang berjaya hanyalah orang yang bertakwa. Sambungan ayat ayat 61 surah Az-Zumar, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan ditempatkan dengan diberikan kemenangan, dengan ditempat kemenangan kepada mereka, diberikan kemenangan, kejayaan kepada mereka. La yamassuhumus su', mereka tidak akan ditimpa oleh sebarang keburukan. Orang bertakwa ni berjaya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, mereka akan syok gembira. Mereka tak ditimpa keburukan, bahkan mereka mendapat kebaikan demi kebaikan dan kegembiraan demi kegembiraan, dan mereka berada di tempat yang bahagia kerana mereka orang yang telah bertakwa sewaktu hidup di dunia. Allah sebut dalam ayat ini, ayat 61, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan akan orang-orang yang bertakwa, akan orang-orang yang dulunya hidup di dunia mereka bertakwa, dengan diberikan kejayaan kepada mereka. Mereka tidak ditimpa oleh sebarang keburukan dan mereka tidak bersedih. Ayat ini cerita 4 perkara Allah bagi ke orang takwa. Yang pertama, wa yunajji, Allah selamatkan. Yang kedua, bimafazatihim, Allah letak di tempat yang berjaya. Yang ketiga, la yamassuhumus su', mereka tidak ditimpa oleh sebarang keburukan. Yang keempat, wala hum yahzanun,
dan mereka tidak bersedih. Selamat, duduk tempat bahagia, tak kena sebarang buruk, tak sedih langsung, bahkan gembira sentiasa bertambah. Inilah empat sifat dalam ayat 61 surah Az-Zumar yang Allah nak bagi ke orang yang hidup di dunia ini diisi dengan ketakwaan. Ketika menghuraikan ayat ini, pengarang kitab Sawi Hasyiah As-Sawi menyatakan takwa itu terbahagi kepada tiga. Apa itu takwa? Wa yunajjillah, dalam tafsir Jalalain kata Allah menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Wa yunajjillahu min Jahannam, Allah Ta'ala selamatkan daripada neraka Jahannam alladzina taqaw asyirka, orang-orang yang menjauhi kesyirikan, bimafazatihim ay bimakani fawzihim minal jannah bi an yaj'alu fihi bi an yuj'alu fihi, dengan diletakkan di tempat yang berjaya, yaitu di dalam syurga, di mana mereka diletakkan di dalam syurga. La yamassuhum su', mereka tidak ditimpa oleh keburukan, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Di dalam menghuraikan perkataan takwa yang disebut dalam ayat ini, yang dihuraikan oleh pengarang tafsir Jalalain sebagai menjauhi syirik, kata pengarang Sawi, dia kata ja'alu bainahum wa bainahu wiqayatan wa huwal iman. Mereka menjadikan di antara diri mereka dan di antara neraka Jahannam itu wiqayah, pemelihara. Macam mana nak memelihara, nak menjaga diri supaya tak masuk neraka Jahannam? Iaitu al-iman, dengan menjadikan diri kita orang beriman. Bila kita beriman, kita sudah meletakkan perisai, benteng, pagar supaya kita tak terjun dalam neraka. Inilah takwa orang awam. Hazihi taqwal ammah, ini takwa orang awam. Jadi takwa ni dibahagikan tiga dalam syarak: taqwal ammah, taqwal khawas, taqwa khawasil khawas. Takwa orang awam, takwa orang istimewa, takwa orang yang lebih istimewa. Lagu mana tiga-tiga jenis takwa tu kita nak kenal. Baik. Takwa orang awam itu iaitu beriman kepada Allah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah jadi orang beriman, dia sudah ada peluang masuk syurga. Sama ada masuk terus atau masuk lepas pada selepas itu. Karena orang beriman, dia ada peluang masuk syurga walaupun dia kadang-kadang melakukan kesalahan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampun dosa syirik, Allah ampun dosa yang lain bagi orang yang lain pada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Takwa orang awam, dia beriman kepada Allah, maka dia ada peluang masuk syurga. Taqwal khawas, takwa orang istimewa, iaitu fi'lut ta'ati wa tarkul ma'asi, melakukan pelbagai ketaatan dan meninggalkan segala dosa maksiat. Hak ni hak nombor dua. Nombor satu, tekak mengucap, kadang-kadang benda taat buat tak cukup, kadang-kadang benda maksiat dia tak tinggal setengah. Semayang tak apa cukup, tapi dia mengucap, dia sudah ada peluang masuk syurga, tapi tak kena gaya masuk lewat. Kita tak mau masuk lewat, kita nak lepas mati masuk syurga terus. Dia kena transit di neraka dulu, pasal dia benda taat dia tak apa cukup, dia benda maksiat dia tak apa tinggal. Maka takwa jenis tekak mengucap tu tak mau. Mengucap saja semayang tak apa cukup, mengucap saja nombor ekor tikam tiap minggu tak pernah tinggal, tak mau. Dosa dia buat, pahala dia, dosa dia, benda haram dia buat, benda wajib dia tak tinggal, tak mengucap dah, yang tu tak mau. Jadi takwa orang awam, dia sudah mengucap, dia sudah beriman. Takwa orang khawas bukan tekak mengucap, tetapi dia berusaha bertungkus lumus melakukan pelbagai ketaatan
meninggalkan segala maksiat. Ada orang tanya, kemarin ustaz kata ada benda kita habang ke orang suruh buat, tiba-tiba kita tak buat. Contoh saya sebut kemarin, baca subhanallah. Siapa baca subhanallah 1000 kali dapat 100 kali dapat 1000 pahala, atau terhapus 1000 dosa. Kita sebarkan kepada orang, ajak orang baca subhanallah 100 kali sehari, Allah bagi 1000 pahala. Kita tak buat pun. Lepas tu ada orang tanya, macam mana dengan amaran Allah kepada orang kata tapi dia tak buat benda dia kata? Lalu saya jawab, benda hak kita ajak orang itu ada dua jenis. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Kalau benda wajib kita ajak orang buat, kita kena buat sama sebab benda tu wajib. Tapi kalau benda sunat, sedaya upaya. Saya ajak seorang tu baca subhanallah tu hukum dia sunat. Saya tak buat pun, saya suruh orang buat, maka dia buat, saya dapat pahala kerana saya tukang ajak. Walaupun saya tak buat, dan saya tak buat tak berdosa, cuma kurang bagus. Saya tak berdosa kerana tu benda sunat. Quran kata kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak ada seseorang yang boleh buat semua yang dia suruh, semua yang Allah suruh. Benda apa? Benda sunat. Benda sunat sedaya upaya. Tapi kalau benda wajib kita ajak orang buat, kita tak buat, itu kita berdosa. Kita ajak orang jom sembahyang 5 waktu, kita tak sembahyang pun, sembahyang tak cukup 5 waktu pun, maka orang yang tahu sembahyang 5 waktu tu wajib, dia suruh orang buat, dia tak buat, dia berdosa kerana tak buat, dan dia bertanggungjawab. Jadi ada benda wajib kita buat, kita suruh orang buat, kita kena buat. Ada benda haram kita larang orang buat, kita kena halang diri kita juga daripada buat benda haram. Sementara sunat dengan makruh, yang tu sedaya upaya. Sunat kita buat sedaya upaya yang kita mampu, makruh kita tinggal sedaya upaya yang kita mampu. Bila kita suruh orang buat benda sunat, kita tak buat, masih tak berdosa. Kenapa? Kerana benda tu benda sunat. Kita kimpin orang main, kita pakai baca Quran. Kawan hak kata tu bulan puasa baru baca, bila lain tak nak baca, tu ajak orang. Apakah orang baca Quran hukum dia sunat, maka yang tu tak berdosa, bahkan kurang bagus saja kerana dia suruh orang dia tak buat. Jadi kita buat dua-dua. Fardu kita buat, sunat sedaya upaya, dan kita ajak orang buat yang fardu. Di samping kita buat, kita ajak orang buat yang sunat. Kalau kita ada masa, kita buat sama. Taqwa yang jenis yang kedua, taqwal khawas, taqwa orang yang khusus, orang yang istimewa, baik pada orang awam, iaitu dengan bukan tekat dia beriman, bukan tekat dia mengucap 2 kalimah syahadah, bahkan dia menjadikan dirinya orang yang fi'lut ta'at wa tarkul ma'asi, orang yang melakukan pelbagai ketaatan dan meninggalkan pelbagai maksiat. Semayang, zikir, baca Quran, istighfar, i'tikaf, duk tolong orang, senyum ke orang, benda-benda baik itu dia tahu kata benda baik, dia suka buat, dia buat sedaya upaya, dan meninggalkan dosa-dosa maksiat, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa seorang-seorang, dosa depan orang, semua nama dosa dia tinggal. Ini orang yang istimewa. Lebih pada itu, nombor 3, taqwa khawasil khawas. Taqwa orang yang paling istimewa, adamu khuturil ghair bibalihim. Tidak terlintas dalam hati mereka selain daripada Allah Ta'ala. Dalam hati bukan dekat buat taat di luar dalam, tapi hati mereka kerja buat dia hanya untuk dengan redha Allah. Hanya duk ingat ke Allah Ta'ala, duk berzikir, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Kita dalam hati kita banyak dunia, fikir hak dunia, ingat hak dunia banyak lagi. Mereka duk ingat kerja mereka untuk mencari redha Allah, duk ingat pada Allah Ta'ala. Apa isu masalah yang berlaku, mereka selesai dengan taqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apa masalah mereka mengadu pada Allah, apa hajat mereka minta pada Allah, siang malam tak terlintas kerana makhluk, tak ingat makhluk, kerana mereka sudah mengisi dengan mengingat dan mencari redha pencipta makhluk. Hak ni hak tinggi ni, hak ni hak jenis
zikir mereka bukan dekat 33 lepas sembahyang, tapi zikir mereka di kebanyakan tempat sesuai dengan arahan Allah yang mereka sahut, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak ingat ke Allah Ta'ala. Kita banyak ingat kat makhluk, lupa kat pencipta makhluk. Mereka banyak ingat kepada pencipta makhluk, tidak terlintas dalam hati mereka selain daripada Allah Ta'ala. Ini takwa yang tertinggi yang ada kepada orang-orang yang istimewa. Nabi SAW nombor satu. Quran kata, hadis kata, namat aynaya wala yanamu qalbi. Mata aku tidur, hati aku tidak tidur. Nabi SAW sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah Ta'ala ketika jaga, ketika tidur. Kita tidur tak ingat ke Allah, jaga pun tak ingat, tidur lagi tak ingat. Tidur kita mimpi dunia kerana kita tidur dalam keadaan tak bab dunia. Jadi kita banyak lalai. Walaupun kita banyak lalai, kita kena ada aktiviti untuk meningkatkan, berubah kepada zikir. Dan zikir itu ada berbentuk kait, ada berbentuk kait dengan masa tertentu, ada berbentuk kait dengan tempat tertentu, ada berbentuk kait dengan perbuatan tertentu, kejadian tertentu. Dan ada zikir yang tidak ada kait, bila-bila masa. Zikir dengan tempat, seperti zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk tandah, keluar tandah. Kita baca doa masuk tandah kerana kita ada depan tandah. Kita baca doa keluar tandah kerana kita dah ada di luar daripada tandah. Itu kait dengan tempat. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, tempat. Doa naik kenderaan, bila kita duduk atas kenderaan, tempat. Ada zikir masa pagi zikir ni, masa petang zikir ni, masa hujan turun zikir ni, masa dengar ayam berkokok zikir ni. Ada zikir yang berkait dengan masa, berkait dengan tempat. Ada zikir yang mutlak, tidak ada masa, tidak ada tempat, bila-bila masa boleh. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Dalam masjid boleh, dalam rumah boleh, dalam kereta boleh, atas lebuh raya boleh, atas gunung jerai boleh, dalam laut boleh. Bila-bila masa. Jadi ada zikir mutlak, bila-bila masa, tidak ada kait dengan apa. Ada zikir kait dengan masa tertentu. Masa makan, ni dia zikir dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masa tidur, ni dia zikir dia, bismikallahumma ahya wa amut. Jangan duk tukar pula. Masa makan, Allahumma barik lana. Ni ada orang lepas sembahyang pun Allahumma barik lana juga. Doa lain tak ingat. Jadi imam lagi pas jadi imam baca doa. Dia pun lepas baca, memang aku nak baca apa doa apa, kat tangan Allahumma barik lana terus. Barik lana tu baca sebelum makan, dia baca lepas sembahyang 5 waktu. Dah tak ingat, baca bila. Yang penting kita tahu, ni zikir berkait dengan masa, berzikir dengan perbuatan, dengan tempat. Yang ni zikir tidak ada masa. Maka Quran kata, uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat dalam surah Al-Ahzab kalau tak silap. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Berzikir, bertasbih ada pagi ada petang. Dalam surah Al-Kahfi Allah kata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah kamu dengan orang yang rajin berdoa kepada bersama orang yang rajin doa kepada Allah pagi dan petang, bil asyi wal abkar, di petang dan pagi, yuriduna wajha, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ada orang yang bersifat semikian. Kita ukur pula diri kita. Kita baca Quran ada suruh zikir banyak, kita zikir sikit. Dalam Quran kata zikir pagi petang pun tak ingat zikir pagi apa benda, zikir petang apa benda. Tak ada nak baca kita. Lepas tu dalam Quran suruh baca Quran lah, faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah pada Quran. Tak baca juga bulan puasa apa baca. Jadi kita tak ada apa, cek tengok tanu kurang, tani kurang, tanu kurang, tani kurang.
Sebab kita duk ingat dunia banyak, ingat pencipta dunia kurang. Walaupun begitu kita belajar buat. Belajar baca doa makan bila ingat, tak ingat bismillah pun tak baca. Nampak lauk sedap, bukan tekat Allahumma barik lana, bismillah pun tak baca, telan terus. Belajar makan sambil duduk, tekoh orang tak nampak makan sambil berjalan. Makan es krim sambil berjalan, makan cucuk sambil berjalan. Orang tak nampak, orang nampak duduk, orang tak nampak sambil berjalan. Makan-makan lalu orang kampung lalu tengok tu dia budak tu hafiz Quran makan dia berjalan. Aib. Pasal kita masih lagi peringkat perebet dalam masalah adab, dalam masalah zikir, menyebabkan bismillah pun tak baca sebelum makan, maka kita duduk dalam peringkat yang perlu diperbaiki. Dalam Quran kata uzkurullaha zikran katsira. Dalam Quran kata bertasbihlah pagi dan petang. Zikir pagi petang pun kita tak dan baca. Sayyidul istighfar pagi sekali hari pun tak baca lagi. Tekoh ingat baca, tekoh terlupa, seminggu tak baca. Sayyidul istighfar kena baca pagi petang. Allahumma ajirni minan nar, lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali. Hak tu kita main sembahyang jemaah kita baca. Tekoh sembahyang seorang lupa nak baca. Walaupun begitu, kita kena ingat bahawasanya setiap kali aku ingat kepada Allah, Allah janji dia ingat ke aku. Sehingga kan ulama kata, aku tahu bila Allah ingat ke aku tahu bila Allah tak ingat ke aku. Orang tanya, bila Allah ingat ke hang? Bila aku ingat ke dia. Kerana dia habaq dalam Quran, fadhkuruni azkurkum. Naklah kamu berzikir kepada aku, mesti aku berzikir kepada kamu. Hendaklah kamu ingat ke aku bila-bila masa, dalam masjid, luar masjid, pagi, petang, atas kereta, dalam rumah, atas lebuh raya. Tang mana kamu ingat pada Allah, di situ Allah ingat ke kamu balik. Maka Allah habaq, kalau nak banyak aku ingat ke hamba ingat ke aku banyak-banyak. Dalam hadis kursi kata, wala in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wala in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia berzikir kepada aku secara sendirian, aku juga mengingatinya secara bersendirian. Kalau dia ingat ke aku secara berkumpulan, secara jamaah, aku mengingatinya di sisi kumpulan yang lebih baik daripada mereka, yakni aku sebut nama dia di sisi para malaikat. Jadi zikir ni ada duduk seorang-seorang, duduk dalam kumpulan orang ramai. Dalam orang ramai kita duduk dalam majlis zikir, Allah Ta'ala sebut dan puji kita di sisi para malaikat, jemaah yang lebih baik daripada jemaah kita yang terdiri daripada manusia. Jadi kita dapati bahawasanya taqwa khawasil khawas ini tidak terlintas dalam hati mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam mereka ingat kepada Allah dan siang malam mereka berusaha mencari redha Allah. Mereka tak seperti orang biasa yang duduk dalam hati dia ingat dunia lebih daripada ingat kepada pencipta dunia. Kita tengah semayang pun ingat dunia lagi, luar semayang tak saya tanya. Tapi walaupun begitu, kita dituntut bermujahadah, berjuang, berusaha untuk perbaik diri kita dari semasa ke semasa, sesuai dengan doa kita di antara dua sujud, wajburni. Wajburni makna tampalkan kekurangan saya, tampung kekurangan saya, perbaik saya masa tidak mengizinkan. Kita berhenti tani dulu pada ayat surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.